Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah. Uh, Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah taala a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Insyaallah, tuan-tuan dan puan, uh, saya akan meneruskan tazkirah Ramadan pada kali ini yang bertajuk sedekah. Sedekah, ya. Sedekah, tuan-tuan dan puan, merupakan satu amal ibadah yang dianjurkan di dalam agama Allah, dalam agama Islam, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita penerangannya yang jelas dalam Al-Quran berkaitan dengan ibadah sedekah ini. Yaitu sedekah ini, tuan-tuan dan puan, adalah penolak bala, penyumbur pahala, dan sedekah juga boleh melipat gandakan rezeki kepada individu yang bersedekah. Sebutir benih menumbuhkan 7 ulir, kata Allah Subhanahu wa taala, ataupun 7 ranting, dan pada tiap-tiap ranting ataupun cabang itu, tuan-tuan dan puan, 100 biji benih. Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya untuk membalas pahala, untuk membalas sedekah kita, sehinggalah mencapai 700 kali ganda. Subhanallah. Dan bayangkanlah adanya dia dilakukan pada bulan itu, pada hari-hari biasa. Hari-hari biasa. Andainya dilakukan pada hari Jumat, dia akan berganda. Jumat pada bukan bulan Ramadan. Dan andainya dilakukan pada bulan Ramadan dan pada hari Jumat dan pada hari-hari yang hebat dan pada waktu-waktu yang hebat, subhanallah, lagi besar pahalanya. Itulah kehebatannya apabila kita, tuan-tuan dan puan, mengetahui dan mempunyai ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala, khususnya berkaitan dengan ibadah sedekah ini. Sahabat-sahabat sekalian, betapa dahsyatnya sedekah ini. Ia dilakukan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan, dengan hati yang ikhlas. Sampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membuat perbandingan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, maka bumi pun bergetar, bergoyang. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun mencipta gunung dengan kekuatan yang telah diberikan kepadanya. Ternyata bumi pun diam, tidak bergoyang lagi. Sebab sudah ada gunung, pacak oleh gunungnya. Kemudian para malaikat bertanya-tanya akan penciptaan gunung tersebut. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertanyalah, ya Allah, tanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang penciptaan gunung itu. Kenapa gunung itu diciptakan? Malaikat, dengan apa Allah ciptakan gunung itu? Kemudian mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada gunung? Subhanallah. Bayangkanlah apabila bumi ini bergetar, diciptakan, dia bergoyang. Kemudian Allah ciptakan gunung. Malaikat pun heran, pahal gunung ni tidak bergoyang-goyang lagi, tidak ada gegaran lagi. Telah diciptakan gunung. Maka Allah pun menjawab, memang ada yang lebih kuat daripada gunung. Apa itu? Yaitu besi. Allah, besi, ya. Jadi para malaikat dan perempuan pun kembali bertanya, ya Allah, adakah sesuatu daripada penciptaanmu, ya Allah, yang lebih kuat daripada besi?
besi kan. Kita tengoklah besi. Kalau zaman sekarang kita lihat besi ada di mana-mana. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun menjawab, ada. Apakah ya Allah? Api. Oh, api. Betul lah. Besi ini, untuk membentuk besi, kita mesti menggunakan api. Itulah ilmu. Kemudian, tuan-tuan dan puan, malaikat bertanya lagi. Malaikat bertanya lagi ni. Adakah, ya Allah, adakah sesuatu dalam penciptaanmu ni, ya Allah, yang lebih kuat daripada api? Maka Allah jawab, ada, iaitu air. Betul lah. Kalau berlaku kebakaran, kita akan padam menggunakan air. Air lah. Apa itu? Betul lah, air, gunakan air. Heran. Malaikat pun bertanya lagi, ya Allah, adakah sesuatu yang daripada penciptaanmu yang lebih kuat daripada air? Tanya malaikat. Maka Allah pun menjawab, ada, iaitu angin. Betul lah. Angin membawa air. Jom kita lihat ni. Taufan dan sebagainya. Betul? Dan akhirnya, tuan-tuan, malaikat bertanya lagi, adakah daripada penciptaanmu ya Allah yang lebih kuat daripada semua itu? Yang tadi itulah. Lepas bergetar daripada gunung. Lepas tu apa lagi, besi kan, daripada perkara ini kan. Allah pun beritahu ada, iaitu amal anak Adam yang mengeluarkan sedekah. Subhanallah, sedekah. Tuan-tuan dan puan, sedekah ni tak payah banyak pun. Sedekah ni dalam lebih kurang sedikit tu boleh, tak ada masalah. Dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya tidak mengetahuinya. Subhanallah. Kan? Itulah hebatnya bersedekah. Jadi sedekah ini, tuan-tuan dan puan, ada dua jenis, satu yang wajib dan satu yang sunat. Sedekah yang wajib adalah zakat lah, zakat harta dan zakat badaniah ataupun zakat fitrah. Zakat fitrah ini hanya dibayar pada bulan Ramadan sahajalah. Yang mana pada bulan Ramadan umat Islam berpuasa dan sebenarnya dan pahala puasa itu Allah yang akan bagi, Allah yang akan nilai sendiri. Kemudian untuk syarat pahala puasa itu sampai kepada Allah SWT ialah dengan menunaikan ibadah zakat fitrah. Manakala ibadah wajib yang harta inilah apabila cukup nisab dan haul. Manakala sedekah sunat, tuan-tuan dan puan, ialah yang tidak terikat dengan syarat. Terpulanglah kepada keikhlasan individu itu sendiri. Dia nak bersedekah berapa ringgit ya? Dia nak bersedekah banyakkah? Banyak-banyakkah? Allahu a'lam. Ikut kepada dia. Dan adapun sedekah ni, dia mempunyai sedekah ini dia mempunyai kelebihan dan fadilat yang tertentu. Banyak fadilat ya. Kalau zakat ini, tuan-tuan dan puan, adalah tentang sosial, tentang kehidupan sosial. Sebab ramai di kalangan umat Islam ini disuruh menjadi kaya, jutawan kalau dapat. Dan dengan biasanya orang beriman dia akan mencari rezeki yang halal. Sebab semuanya harta ini Allah SWT, Allah akan bagi. Ramadan dia minta kaya, boleh, jangan masalah. Jadi dia jadi kaya, tuan-tuan dan puan, lepas tu dia berusaha dan boleh. Islam kita amat mementingkan ilmu pengetahuan, kemahiran dan juga adab. Kita tidak boleh hanya mementingkan ilmu sahaja. Kita ada ilmu, tapi kemahiran itu tidak ada, susah. Dia mesti kena ada, dia jalan sekaligus. Ilmu, kemahiran ataupun skill dan adab sopan. Adab lah seperti rajin, bertanggungjawab, berusaha bersungguh-sungguh, bekerja dengan baik, tidak menipu, tidak bersuah dan sebagainya. Itu yang diajar dalam Islam. Itulah adab. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati sekalian, adapun sedekah sunat ini adalah sedekah yang amat dituntut di dalam Islam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahawa Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud, jagalah diri kamu daripada api neraka, meskipun dengan hanya bersedekah separuh biji kurma. Seperti kurma, dengan kita ada kurma, kita bersedekah sama orang. Kita jumpa orang yang lapar, kita bagi, tuan. Allahu Akbar. Itulah, walaupun bersedekah, walaupun sedikit sedekah saja, walaupun 1 sen, 2 sen, 3 sen. Malaysia apatah lagi kalau nilai yang besar, $50,
seperti euro, seperti apa lagi? Wang-wang yang besar ini. Bersedekah sahaja kepada orang-orang yang amat memerlukan. Ya, Allahu Akbar. Jika tidak dapat bersedekah benda dengan kalimah thayyibah, perkara yang baik. Maknanya tuan-tuan kita boleh bersedekah dengan surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas kepada orang. Kita sedekahkan kepada orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, insya-Allah. Kemudian diriwayatkan juga oleh At-Tabrani, Anas berkata kepada Rasulullah SAW, telah bersabda yang bermaksud bersedekahlah kamu. Bersedekahlah kamu. Maknanya Rasulullah SAW sedekah. Rasulullah pun bersedekah. Kan? Kamu kerana sedekah itu sebagai penebusmu ataupun yang akan membebaskanmu daripada api neraka. Subhanallah. Sedekah jelah tuan-tuan dan puan, walaupun sedikit saja. Senyum pun sedekah. Ya. Nasihat itu pun sedekah. Subhanallah. Nasihat. Yang kita sekarang ini tengah bagi sedekah, yang tengah bagi nasihat, kita akan letak di YouTube pun sedekah. Sayangilah orang-orang lain tuan-tuan dan puan. Dan diriwayatkan juga daripada Baihaqi bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata daripada Rasulullah lah, siapa yang memberi makan kepada orang mukmin, makanan keinginannya Allah mengharamkannya daripada api neraka. Subhanallah. Kita tolong orang Islam. Dan diriwayatkan juga tuan-tuan dan puan daripada Al-Haqadai. Abu Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud sedekah itu dapat mengelak su'ul khatimah, mati dalam keadaan yang tidak baik. Allah Akbar kan. Rajin bersedekahlah kita ni. Belum puasa kan. Diriwayatkan juga oleh Tabarani, Uqbah bin Amir berkata Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud sedekah itu dapat mengelakkan pemberinya daripada kepanasan kubur, dan pada hari kiamat seseorang itu hanya berlindung di bawah naungan sedekahnya. Subhanallah. Allahu Akbar. Dalam kubur pun sedekah ada fungsi. Begitu juga dengan Al-Quran. Ada fungsi dia sebagai peneman kita dalam kubur. Dan apabila berada di hari padang mahsyar, tuan-tuan dan puan, dia akan jadi payung. Sebab di padang mahsyar itu panas, tuan-tuan dan puan. Subhanallah. Tapi dengan syarat, kena beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu juga tuan-tuan dan puan yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud, diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi dan Abu Sa'id Al-Khudri berkata setiap orang mukmin yang memberi makan kepada orang yang lapar, maka Allah memberikannya buah-buahan syurga pada hari kiamat. Subhanallah. Allah bagi buah-buahan pada hari kiamat. Setiap mukmin yang memberi minuman pada orang yang haus, maka Allah akan memberinya minuman daripada Ar-Rahiqil Maktum pada hari kiamat. Dan setiap mukmin yang memberi pakaian kepada mukmin yang telanjang, yang tidak ada bajulah, yang fakir dengan, Allah akan memberinya pakaian perhiasan syurga pada hari kiamat. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan, untuk makluman, kita ini asal kita surga. Manusia ini asalnya surga. Dan berlaku tipu daya daripada syaitan, kemudian Nabi Adam dan juga Siti Hawa, kemudian diturunkan ke bumi sebagai khalifah. Kita ini sebagai khalifah, mempunyai otak, mempunyai pemikiran dan sebagainya, boleh berfikir ke arah kebaikan. Bagaimanapun bersedekah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan kerana sebab untuk merasa riak. Ya, jangan riaklah. Ataupun menunjuk-nunjuk, sebaik-baiknya apa yang disedekahkan oleh tangan kanan tidak diketahui oleh tangan kiri. Maksudnya di sini kena ikhlas. Dalam surah As-Saba ayat 39 dalam surah Al-Quran, dalam Al-Quran ya, yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku memewahkan rezeki bagi sesiapa yang menghendakinya antara hamba-hambanya, dan ia juga yang akan menyempitkan baginya. Dan apa saja yang kamu dermakan, maka Allah akan menggantikannya, dan dia sebaik-baik pemberi rezeki. Subhanallah. Allah akan beri rezeki. Allah Maha Kaya, tuan-tuan. Sedekah itu penghapus kesalahan seperti air memadamkan api. Ini adalah hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Tuan-tuan dan puan-puan dalam sekalian, mari kita lihat lebih lanjut lagi tentang sedekah ini. Sedekah ini tuan-tuan dan puan boleh membersihkan harta dan juga menyucikan diri kita. Dalam surah At-Taubah
ayat 103 Allah berfirman yang bermaksud ambil sedekah daripada harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka. Ambil sedekah. Anfiku maknanya biasanya sedekah ni adalah zakat. Zakat dan sedekahlah untuk menyucikan diri. Latihlah diri kita ini suka bersedekah, pergi surau. Kan bila kita pergi surau tuan-tuan dan puan, ada tabung, kita masukkan jalan duit berapa sen lah, 10 sen, 20 sen, 30 sen ke, sedekah aja. Insya-Allah dia akan itulah yang kita mau. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan, daripada ayat itu juga tadi sambung ya. Dan doakan mereka. Sesungguhnya kemudian doa. Kita berdoa. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya apabila contohnya dalam ibadah zakat ini, kita kena mendoakan orang yang bayar zakat ini. Dia ada doa biasanya kan, semoga diberikan kesehatan. Kerana tuan-tuan dan puan, doa ini rupa-rupanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya doa engkau itu menjadi ketenangan bagi mereka. Rasulullah yang doakan untuk mereka ini dan kepada sahabat yang orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah mendengar semuanya. Kemudian tuan-tuan dan puan, mari kita lihat juga kepada ganjaran apabila kita menunaikan sedekah ataupun zakat ini tuan-tuan. Rasulullah SAW telah menganjurkan kepada kita supaya memperbanyakkan sedekah. Janganlah bersedekah sampai kita pun tidak ada makanan. Dan antara sedekah yang paling bagus tuan-tuan dan puan lah sedekah kepada ahli keluarga kita dahulu. Kaum kerabat dulu. Lepas itu bila sudah okey semua kan, kita pindah kepada orang lain. Kepada yang orang-orang lain lah. Tidak masalah. Dia ada kebaikan di situ. Dalam Al-Quran pun begitu. Yang penting kita bersedekah. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan jaminan kemudahan bagi orang yang bersedekah ni. Ganjaran yang berlipat kali ganda sehingga 700 kali ganda. Subhanallah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dan sabda hadis-hadis Nabi lah. Yaitu Allah berfirman, adapun orang yang memberikan hartanya ke jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik syurga. Adanya pahala yang terbaik syurga, maka kami akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Allahu Akbar. Bila orang yang suka bersedekah ni, Allah kasih mudah aja perjalanannya. Dan memang, cuba amalkan. InsyaAllah Allah akan mudah. Allah akan balas bagi pengalaman kita. Ramai pengalaman begitu. Bila orang-orang bersedekah ni, macam dulu pernah bersedekah lah. Dalam dompet ada RM10. Dompet RM10 tuan-tuan. Lepas tu makan tidak masalah. Makanan. Jadi cuma ada duit dalam dompet. Masukkan duit RM10 dalam tabung masjid. Besok dapat 100. Ya Allah. Terus Allah bayar cash. Kalau bayar 100, Allah akan bagi 1,000. Kalau 1,000, 10,000. Subhanallah. Itu biasa. Tuan-tuan dan puan. Allah mudahkan perjalanan kita. Allah Subhanahu Wa Taala juga telah berfirman, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala seperti seumpama dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh cabang, 7 ranting lah. Kemudian setiap ranting itu ada 100 biji. Subhanallah. Allah Maha luas. Kekuasaannya, kurnia dan Allah Maha mengetahui. Ini surah Al-Baqarah ayat 261 lah. Dan sabda Rasulullah SAW juga setiap awal pagi semasa terbit matahari ada 2 malaikat menyuruh kepada manusia di bumi. Yang satu menyuruh, ya Tuhan, kurniakanlah ganti kepada orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Ramadan ni. Yang satu lagi menyuruh musnahkanlah orang yang menahan hartanya. Tentang orang beriman ini dikehendaki cari harta dan bersedekah. Sedekah, bantulah. Dan orang-orang kafir ni tuan-tuan dan puan, mereka mencari harta, mengkira-kira dia punya harta. Tapi bila kita minta tolong, dia tidak membantu. Allah, tak heran. Malah dia jaga, walaupun dia berbilion-bilion, dia tidak juga mau tolong itu. Allahu Akbar. Ada juga yang begitu. Nauzubillah. Semoga kita dijauhkan daripada perkara yang demikian. Dan juga tuan-tuan dan puan, kelebihan bersedekah ini juga ialah dia boleh menolak bala. Bala ini tuan-tuan dan puan ialah dia sudah qada dan qada Allah SWT. Antara bala yang Allah bagi ialah pertama penyakit lah.
Allah juga bagi tentang gempa bumi, banjir dan sebagainya, hujan yang lebat, terjadi taufan dan sebagainya. Itu adalah tentara-tentara Allah. Maka tuan-tuan dan puan, itu semuanya bentuk bala dari Allah SWT. Apabila kita menganiayai ataupun berzalim kepada sesiapa pun, Allah akan balas. Dan janganlah zalim kepada sesiapa pun. Allahu Akbar. Dan orang-orang beriman, orang-orang yang beriman tuan-tuan dan puan, sangat sedar tentang kekuatan sedekah ini. Sebab dia boleh menolak bala tuan-tuan dan puan. Kesulitan dan berbagai macam penyakit, sedekah ini boleh sebagai pencegah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bersegeralah bersedekah, cepat-cepat bersedekah. Sebab yang namanya bala tidak pernah mendahului sedekah. Ya. Sedekah kasih cepat supaya jangan bala itu datang. Subhanallah. Belilah semua kesulitan dengan sedekah. Sedekah. Walaupun sedikit, walaupun kata Rasulullah SAW, separuh biji tamar itu. Dan obatilah penyakitmu dengan sedekah. Sedekah. Kalau kita hendak menuntut ilmu yang hebat, kita kena sedekah. Sedekah Al-Fatihah, dia masalah. Sedekah ayat Quran, sedekah nasihat dan sebagainya. Itulah namanya sedekah. Allah akan bayar terus. Okay? Bukan setakat harta benda. Sedekah ini macam-macam. Tuhan Allah akan bagi kita kebahagiaan. Itu ialah rahmat dan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan yang sekalian, sedekah itu juga pahalanya akan terus mengalir. Mari kita lihat ya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, bila seseorang hamba itu meninggal, segala amalnya akan terputus, segala hartanya akan terputus kecuali 3 perkara. 3 nih. 1 amal jariah, kedua ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau macam kami ini mengajar dulu anak-anak surah Al-Fatihah. Iqra. Jadi Al-Fatihah itu dia baca, kita dapat. Guru-guru siapa dapat? Sebab dalam majelis surah Al-Fatihah. Nah, itu ilmu namanya. Itu baru satu ilmu. Kalau ilmu yang lain lagi, kalau ilmu yang baiklah, beri yang jahat. Ataupun doa anak-anak yang saleh. Ini hadis lewat Imam Bukhari dalam Abdul Mufrad. Begitu juga lah. Berikut adalah contoh-contoh yang bagus dalam sedekah yang mananya pahala terus mengalir lah. Okey, contohnya sedekah kita memberikan Al-Quran kepada seseorang. Kemudian setiap saat Al-Quran itu dibaca, kemudian kita akan dapat kebaikan. Satu. Yang kedua, ajarkan seseorang sebuah doa. Pada setiap bacaan doa itu anda akan mendapat kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Itu doa. Yang tiga, ataupun kita ajar mereka, kita beritahu saja. Okey, ya, mari kita sama-sama mengamalkan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebanyak 3 kali selepas solat itu pun. Jadi orang pun amalkan, insya-Allah kita pun dapat. Walaupun sebenarnya makin ramai yang akan nasihat, makinlah dapat pahala ya. Itu ilmu. Ataupun sumbangan kursi roda di hospital. Jadi siapa yang sakit yang menggunakannya kita akan dapat. Tanam pokok, apa jenis pokok yang boleh bermanfaat. Jadi apabila ada hewan berlindung di situ kah, ada yang makan buahnya kah, kita dapat kebaikan. Dia sedekah. Tapi dia sedekah lah. Saya tanam benih untuk sedekah kalau gitu-gitu. Jangan yang tanam, oh gitu. Dia mesti kena sedekah. Tempahan pendiding air di tempat umum. Begitu. Kita bagi pusat, kita bagi air, apa itu? Tempat untuk air, boleh masalah. Kita akan dapat juga itu. Berbagi bacaan, kita memegang seorang, libatkan di dalam pembangunan masjid, bagi CD Al-Quran dan doa, gitu. Bantu pendidikan seorang anak, memberikan pengetahuan kepada orang lain, begitulah, macam-macam lah, insya-Allah. Jadi saya rasa itu saja teman-teman yang saya akan boleh kongsikan dalam tazkirah berkaitan dengan sedekah ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melembutkan hati kita untuk bersedekah. Bersedekah terutamanya yang sedekah wajib lah. Jadi bagi nasihatnya bagi yang kerjaan, potong gaji saja dengan jabatan dengan zakat, insya-Allah. Berdialah wajib. Dan kalau sedekah, kalau andainya kita berjumpa dengan orang yang susah dan kita ada duit, kita bagi dia RM1, RM2. Itulah itu kelebihan dia. Nanti dia daripada dia melakukan perkara-perkara yang tidak baik seperti merompak, mencuri dan sebagainya, Allahu Akbar. Jadi saya rasa itu saja yang baik kepada Allah SWT.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.